Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, di hadapan kita sekarang adalah GBS Screener Momentum, kaunter-kaunter yang bermomentum pada hari ini. Okey, 4 hours maksudnya di antara tengah hari sampai ke penutup tadilah, petang tadi ya. Okey, kaunter-kaunternya adalah Nescon, At Times, AHB, Cheetah, Skuskapi, PUC, KGB, Destiny, DNETS, sedanya Scope, Versatile. Okey, ni counter yang famous, kata kita nak buat kajian counter ni. Okey, sebagai contoh DNETS kan. Okey, tadi ada yang tanya macam mana kita nak kenal pasti untuk kita nak tarik Fibonacci. Okey, Fibonacci, kalau kita pasang GBS intraday salah satunya ataupun GBS Z, kita boleh tahu dia punya low. Okey, low dia dekat mana, dan dia pergi high dia dekat mana. Okey, selalunya dia adalah satu swing paling high dia pergi dekat mana, paling low dia dekat mana. Okey, so kita tarik satu swing untuk kita tahu dia ke barangkali dia retrace. Alright. So contoh dekat sini kita boleh ambil satu ini 1 2 3 4, yang keempat pilih Fibonacci. Kalau dalam bahasa Melayu ni dia panggil ajakan Fibo. Okey, sebab saya ni saya punya trading view ni sekarang ni dalam bahasa Melayu. In English is Fibonacci retracement. Okey, tekan yang ni, so ambil yang low dia ni, lower low dia. Tarik pergi yang paling tinggi, dia naik. So kita tahu retracement apa saya cakap ni. Okey, retracement selalunya berlaku dekat Fibonacci ni 38.2 50% apa 1.80. Kalau dia turun sini dia akan jadi downtrend Kalau dia bocor kat sini, ni last support lah Kira kalau dia nak pertukaran trend, dia akan sampai kat sini dan bocor. Last untuk dia rebound untuk naik ke atas. So kita boleh lah kata kalau nak tunggu kan, sekarang okey saja, boleh masuk lagi. Cumanya kalau kata dia dah ni macam dah overbought, okey lah, kita tahu dia akan retrace dulu. Sekarang belum lagi. Maksudnya peluang untuk dia naik tu masih ada. Kalau macam ni kita ambil, ini untuk swing lama Maksudnya daripada sini kita ambil okey, ini adalah 6 Disember. Okey, sebulan lah. Okey, lebih kurang sebulan. So retracement untuk sebulan. So maybe dalam bulan Januari atau Februari barulah dia turun kat sini. Yang terdekat kita ambil swing yang terdekat. Sebagai contoh, okey, yang ni katalah kita nak swing untuk sebulan. Ini kita punya tempat-tempat dia akan retrace. Alright. Kalau dia sampai kat sini 78, dia akan dah bocor, dia tukar trend menurun dah, jadi downtrend. Selagi dia boleh rebound area sini, dia cun. Okey, selalunya dia akan rebound dekat area sini je. Kalau dah sampai sini memang teruk lah. Dia akan, kalau dalam chart pula, dalam Elliott Wave, dia adalah yang expansion punya tu, yang tak cantik punya. Flat dia ada jenis flat, expansion flat, running flat, normal flat. Okey, kalau yang dia jatuh bawah daripada permulaan dia naik, itu yang kita tak nak. Selalunya dia akan ambil masa yang panjang untuk dia naik semula. Kita nak yang sedikit saja dia retrace, dia akan buat kenaikan yang tinggi. Okey, cari point kat sini lah untuk kita swing sebulan dua. Okey, harga-harga di antara yang dia jangka lah turun 795, 780, 770. Alright, kalau yang terdekat, okey, yang terdekat kita padam balik. Yang terdekat inilah yang dia punya high low, dan ini dia punya high. Okey, kita nak cari swing yang terdekat lah. Katalah dalam seminggu dua, dekat mana dia akan retrace. Tanda lah kat sini. Point retracement dia. Okey. Fibonacci di antara tempat dia akan retrace 810, 80 sen, 790. So kalau katalah dia jatuh sampai sini, okey, nampak tadi hari ni dia jatuh sampai kat 61.80 dan dia berjaya push balik harga naik. Okey, kalau macam ni, katalah dia turun sampai 61.80, kita nak entry, kita tunggulah dia breakout atas 50%. Okey, katalah dia turun sampai 50% saja, so kita tunggu bila harga naik atas 810 dengan volume, kita pun masuk.
at least 1 bit. Dia macam satu ini jadi support support. Kalau dia bocor dia akan jadi support become resistant SBR. So kalau kita nak beli kenalah bagi lepas SBR dia. Okey. Kalau dia drop sampai 1.80, SBR dia adalah 50% ni. Kena bagi dia naik dulu baru kita entry. Itu adalah macam validation untuk Fibonacci lah. Okey. Validate maksudnya betul dia dah break up atas ni. Okey, dia confirm nak buat reversal up. Macam tu. Selagi dia macam dindong-dindong kat bawah ni, belum lagi lah. Ada orang beli juga, itu panggil buy on support Fibonacci. Okey, teknik-teknik untuk kita entry ada beberapa lah. Okey, selalu yang famous tu adalah buy on dip buy on dip tu betul-betul bawah. Macam stock yang betul-betul bawah sampai ke bawah tu lah ni. Dekat oversold kita beli tu buy on dip di dalam kedalaman yang tinggi ni dalam kolam tu kita beli buy on dip. Buy on support contoh support Fibonacci. Yang strong kita tahu Fibonacci golden Fibo ni yang kuat lah. Ataupun boleh tunggu dekat support gun. Itu buy on support juga. Jadi kita pasang. Okey, ni support gun dekat mana? 77 sen, 81 sen. So kita buy on support. Ataupun kita guna support Fibonacci. Fibonacci dekat mana? Sini 790, 80 sen, 810. Ataupun buy on breakout. Buy on breakout macam mana? Kena bagi dia melepasi resistance sebelum ataupun resistance become support become resistant. Macam ni kan dia dekat atas, kalau dia turun support ni jadi become resistant. So untuk naik dia kena make sure dia melepasi dia punya SBR. Faham tak? Katalah dia turun sampai 790 dekat 61.80. So itu kita nak masuk dekat mana? So kita nak masuk, kita kena make sure dia lepas dulu dekat 80 sen lah, ada volume. Sebab ni dia kalau dia jatuh dekat 61.80, kita nak beli kena tunggu dia naik atas 50% Fibonacci retracement ni lah. Faham? Kalau dia hanya drop sampai 50%, so kita tunggu station kita dekat 38.20 untuk entry. Itu untuk confirmation dia betul-betul nak naik. Ataupun kalau berani menanggung risiko, katalah nampak dia dindong-dindong turun sampai 61.80, harga dia bermain dekat area situ je, dindong menjahit. Kita nak entry buy on support nak Fibonacci ni pun boleh. Tapi make sure 2-3 bit lepas tu kalau dia bocor kena keluar lah. Ini ataupun kita tunggu last sampai dekat 775 last. Okay, kalau once dia kata dia bocor, kita 2-3, 1-2-3 bit. 765 ke, cabut lah. Cabut tu keluar lah maksudnya tak menjadilah kita punya plan untuk dia ni. Kita expect dia naik, dia tak naik, so kita kena akur. Kita perlu cut loss kalau tak jadi, supaya mengelakkan daripada kerugian yang sia-sia, kerugian yang lebih besar. Itu cara tarik Fibonacci. Kalau extension pula yang terdekat, kita ambil 3 point yang terdekat. Kalau yang jauh, kita boleh ambil point yang jauh yang ni tadi. Yang paling bawah, tunggu pergi high, turun dia support dekat mana. Okay, kalau macam ni yang kita boleh buat 3 point 1, 2, 3 kat sini. Itu yang paling hampir kita boleh buat. Contoh, ni paling low, ini paling high. Kata dia berehat dekat mana tadi, atau kita buat support sini. Tapi ini tak berapa nak relevan sebab dia baru terjadi tadi. So untuk kita buat, ambil yang sebelah bawah dia lagi, 1, 2, 3, ambil yang kat sini sebab yang ni baru terjadi tadi. So kita ambil yang sini, pergi kata dia punya high yang kita boleh nampak sinilah, yang sebelum, yang candle sebelum low dia dekat sinilah paling bawah dia pergi pada hari itu. So katalah kita buat kat sini. So extension dia, dia punya expansion dia, kita tahu dia boleh pergi dekat mana. Selalu dia pergi mana dulu. Ini dia kena melepasi 825 dekat 1% ni. Ataupun inilah 870. 870 ni selalu 161.80 dia pergi. Sini. Master area sini 127 ni. 127 Fibonacci. So 845. Itu untuk kita TP. Ini untuk kita cut loss ataupun kita punya entry juga kalau yang belum entry. Okay, itu untuk Fibonacci lah. Kalau kita belajar untuk kotak,
Ini je Morobozu akan jadikan kotak bawah. Masa high dia pergi hari ni kat mana? Kat sini. So dia kena, kalau kita buy and breakout, kena pecah kotak ni dulu baru boleh beli. Ataupun kita tengok support dekat mana dia dindong-dindong banyak. Candle berhenti banyak dekat situ. Situ adalah support. Kita pun boleh masuk dekat support tu. Sebab contoh yang katalah dia turun sampai sekejap. Kalau dia turun sampai sini kan. Dia turun sampai sini. Tu akan jadi support dia kat sini lah. Dekat 795 ni akan jadi support lah. So kita boleh lah beli dekat support. Atau sebab dia akan pergi cari balik kotak atas. Okey, kata kita masuk 795, so dia akan pergi cari balik 845. Kita dah untung banyak lah. Okey, ini dipanggil sebagai satu ni adalah TO lah. Yang Morobozu ke, engulfing ke, bullish engulfing, kenaikannya banyak ataupun dengan volume spike. Yang ni lah tempat kita tanda. So, kita tahu dia akan retrace. Macam ni dia dah retrace. Next, kebarangkalian nak retrace tu ada area sini juga. Dan dia akan TP balik kat sini ataupun breakout. Okay, kalau kita tengok ikut RSI semua ni 65, ADX 18, lepas ada Colaitic, kebarangkalian dia naik lagi lah esok. Ada lagi game dia lah. Belum lagi sampai dekat overbought kat sini. Kat sini belum overbought. Lepas tu belum lagi dead cross. Ini dead cross biru cross bawah merah. Okay, dia punya dot-dot pun bertukar warna biru bila downtrend. Bila kuning tu uptrend, dia bertukar balik Ini kita nampak kat sini confirmation dia dah nak start buat uptrend. Okey, dia baru saja separuh daripada Bollinger Band. So dia akan cari apa Bollinger Band dulu. So kita expect dia naik dululah. Kita expect dia naik dulu Dia ada beberapa minggu, dalam minggu ni boleh naik lagi. Okey, so selain daripada tu adalah kita tengok support kan chart auto ni. So kita tahu the next ada resistance dia 86 sen. Ini antara lagi kita boleh tahu dekat mana resistance dia 845. Okey, 845, 885. Support dekat 72 sen terlampau jauh. Kita ambil lah dekat sini support 77 sen. Ataupun kita boleh tengok dekat ni SMA 200 candle baru melepasi SMA 200 dekat 780. Itu pun boleh dijadikan support juga. Okey. Macam itulah, yang penting kita kena tahu support kita dekat mana, resistance kita kat mana. Kita tahu dia sekarang sedang buat kotak. So kebarangkalian dia nak trade dalam kotak tu ada. Ataupun yang berani pula yang nak tunggu dia breakout kotak dengan volume, boleh juga. Either one Sekarang better kita sahut dekat support. Kita tengok dekat mana candle tu banyak berehat. Dekat situ adalah support dia. Ataupun tarik Fibonacci tadi yang macam saya beritahu tadi. Okay, ini hanyalah untuk menjawab macam mana kita nak tahu dia buat pullback dekat mana lah. Dekat mana dia nak turun, dekat mana kita nak masuk kalau kita dah terlepas. Macam itulah tarik Fibonacci ataupun beli dekat support. Buat dia punya kotak, tengok candle dia berehat dekat mana. Dia selalu ada fasa candle dia berehat. Dekat situ kita sebagai peluang lah. Okay. Nampaknya kebanyakan kalau di net ni dia tak boleh nak buat box trading sangat ini kalau kita nampak dia punya Morobozu sini, apa berlaku seterusnya hari dia turun. Okay, dia tak nampak dia macam yang lain. Ini mungkin boleh lah. Satu Morobozu, lepas tu candle dia macam berehat dekat situ lah. Dindong kat sini. Ini yang kita expect dia akan buat nanti dekat sini. Dindong. So dia buat sini dindong. Dia naik sekejap tu turun so dia tak ada sifat. Sepatutnya candle yang dalam trading box tu adalah lepas dia naik macam ni. Okay. Dia satu Morobozu yang kuat. Okay, the next day dia merah the next day dia turun lah. Tengok. Bila dia dah solid Morobozu, next day tu dia dah kurang dah. Candle pada kecil dah. Kebanyakan orang dah start jual, orang dah take profit. Okay. So tengok kat sini sebagai contoh. Beli dekat Morobozu, tengok last dia turun juga. Kalau macam ni dia nampak bertapak dekat area EMA merah ni yang line merah ni dengan line kuning tu sebagai support dia. Kita pun boleh buat line sini merah dengan kuning sebagai support. Selagi dia atas ni kita boleh ride je. Tak perlu pun jual di next ni.
Okay, boleh ride je sebab selagi traffic light nampak dia naik atas traffic light elok je, bolehlah kita swing lama. Dapatlah banyak sikit. Kalau lama pun tak lama mana. Macam ni sini masuk 28 Oktober, sebelum dia bocor that cross ni 26 November. So sebulan sahaja. Dalam masa sebulan tu kita tengok keuntungan dia berapa. Okay, katalah masuk area sini, tu sampai dia bocor kat sini. Oh, sikit saja, 7%. Dalam 7% lah, 6.6%. Kalau kita jual kat sini pun 7-8% macam tu je lah. Berbaloi tak untuk sebulan 7-8% di next? Kalau rasa berbaloi, boleh ambil dia untuk kita swing. Okay. Tapi ingatlah ASB pun berapa persen je setahun. So apa salahnya sebulan untuk 7-8%. Okay, seterusnya kita ambil counter kajian yang diminta oleh saudari yang bertanya tu lah. SM track. Macam mana je SM track? Okay, SM track ni. Okay, dia memanglah masa dia melepasi macam ni juga dia melepasi SMA 200, terus dia naik. Dan dia buat traffic light. Belum nampak dia nak turun kan. Tapi kalau kita tahu kan, kita tengok kat sini pun dia dah overbought dia dah buat volcano, dah terlampau tinggi dah dia punya kenaikan tu. Kalau tengok RSI pun dah terlampau tinggi sangat-sangat dah, 96.2%. ADX pun 82%. Okay. Kalau kita nak kejar sekarang memang sangat-sangatlah bahaya. Hari tu saya pun cakap dia dah overbought. Tengok dia naik juga. Okay, dia macam ni. Kita baca berdasarkan apa kita nampak dekat chart. Kita nampak dia tak cantik. Sebab apa? Sebab dia ada volcano. Masa tu juga biru di bawah merah. Macam ni lah. Kita berdasarkan indikator nampak dia dah start nak turun kan. Sebab tu lah kata overbought. Tapi kalau kata kita yang dah duduk di dalam, tak perlulah nak jual, tak perlu nak cuak-cuak kan. Kata kita boleh pasang stop loss, ikut saja 3 bit daripada harga semasa sebagai contoh. Kalau kena, kita still untung. Okay, itu salah satu kita tak nak terlepas kalau dia naik macam ni kan. Kalau kita jual awal-awal, kita dah tak sempat nak merasa dia punya kenaikan. So follow harga menggunakan stop loss. Okay, siapa tak tahu boleh tengok video sebelum ni. Saya ada terangkan sikit tentang sebab stop loss. Alright. Okay, kalau ni macam mana kita nak tarik bagi dia dapat Fibonacci tu. Okay, tutup semua dulu. Alright. Okay, apa yang kita nampak sekarang? Mana dia punya low ni lah, bahagian low lah, dia dinding ni terus naik kan. So kita ambil Fibonacci retracement. Low kat sini, high dia yang hari ni lah, high dia boleh pergi dekat mana. So barangkali dia nak turun tu dekat mana, kita nampak dekat 19 sen, 165, 145. Jangan, sebab apa sebab dia dah overbought, tapi volume beli dia tinggi lah. Macam ni kita nak masuk, bagi saya pun scary sebab dia dah naik dah. Okay, kalau kata kita nak tengok yang lain yang dari segi aspek lain, Fibonacci dah kan. So kita tengok dekat Bollinger Band sekejap. Bollinger Band pun dia meniti dekat atas Bollinger Band. Okay, nanti dia akan jadi sideways dan turun sikit tu. Bila dia dah start nak melepasi Bollinger Band, dia akan cuba masuk dan sideways dulu. Baru dia naik sama ada dia naik atau tak. Bagi contoh ada tak? Selalu dia sama je dengan sebelah-sebelah dia sebelum ni. Macam ni. Ni adalah macam ni, nampak dia bentuk macam tu. Sini pun sama. Dia benda tu repeat je. Ni, kat sini lebih kurang So kita expect nanti dia akan naik lah. Bila dia sentuh lama bibi tu, dia akan naik. Sebelum dia dia dah naik tinggi, dia akan turun masuk balik dalam Bollinger Band. Bollinger Band. So dia right dekat tengah aja ni, nampak tak bocor. Dekat situ kita bolehlah kalau kita nak trade sideways. Macam ni ada peluang sebab dia baru saja naik. Dia baru saja naik yang latest ni. Sekejap. Yang ni dia baru saja naik. So ada peluang lagi lah.
untuk trade counter ni. Cuma dia sangat-sangat dah overbought, kena berhati-hati sangat. Alright. Saya pun dah mengantuk, saya tak tahu apa benda saya cakap-cakap ni. Saya tak boleh nak buat review lah malam-malam. Okay. Harap dapatlah satu dua ilmu Saya nak cerita pasal Fibonacci je, macam mana kita nak tarik dia tu. Harap dapat faham. Dia kena ambil satu swing low dan swing high. Okay. Macam ni pun kita boleh pasang juga. Swing low pergi kat high, dapatlah Fibonacci retracement dia berapa. Sini pun dah ada auto dah Fibonacci dia berapa. Okay. Okay. So next counter adalah, ni saya tak apa nak review sangat EPTP expectation atau tak just Fibonacci sahaja. KGB nak cari Fibonacci retracement, kita nak tunggu dia retrace lah. Sebab macam contoh, ada orang dah terlepas kolam. Okay, ada orang dah terlepas kolam, dia nak masuk macam mana? Dia nak masuk, dia gunalah Fibonacci yang terdekat. Dekat mana dia low? Sini, yang paling terdekat. Sebab kita nak kata kita nak masuk cepat, kita ambil yang terdekat. Kalau kita nak swing lama, cari yang betul-betul low. Sini kan low, sini high. Kalau kita nak swing lama lah, so sini. So dia punya retracement area sini. Retracement tu harga dijangkakan jatuh, at least dia jatuh dekat RM70 dan dia meneruskan kenaikan. Teruk sikit dia akan turun kat 16.45, naik atas 38, baru kita EP semula. Okay. Apa yang nak cakap? Okay, Fibonacci macam mana nak tarik? Sama juga macam tadi. Kalau yang terdekat, kita nak swing sekejap saja, kita tengok berapa candle sebelum sudah. Okay, sini dia punya high low, sini dia punya high. So kita boleh buat macam ni, pergi kat dia punya paling high, settle. So harga akan turun dekat area sini. Kalau kita nak lagi dekat macam nak intraday, ambil yang kat sini sudah. Kat sini ni low dia kan, dia naik, dia turun, dia naik. So kita ambil yang low kat sini, yang terdekat dengan high dekat sini. Alright. So dia punya harga nak akan turun, dijangkakan dekat area mana? Dekat area sini. Sebab once dia dah sentuh ni, kita dah berdebar dah. Sebab if bocor, dia terus sebab downtrend. 78.60 untuk Fibonacci, ini paling last lah kita punya support. Sebelum, kalau bocor memang kena keluar lah, dia akan jadi downtrend. Okay, selagi mana dia bermain dalam kotak Fibonacci, golden Fibonacci ni cantik lagi, dia still akan naik. Alright. KGB nampak dari segi lain, RSI cantik, ADS atas 21 dan dia pun belum lagi overbought. Kenchun kita expect esok dia naik lagi lah, macam tu prediction saja, bukan buy call, bukan saya kata memang betul-betul apa terjadi. Saya pun tak tahu, bukan apa ni orang kata bursa tu bukan saya punya. Saya pun tak tahu apa nak jadi. Cuma kita baca melalui apa yang ada nampak depan mata ni, chart ni selalunya apa yang berlaku, dia naik sekejap dia turun. Kalau ada engulfing ataupun morobozo. Cuma kat sini je lah nampak dia betul-betul naik dengan ikhlas. Selalunya dia naik, dia retrace. Naik satu dia akan sideways dulu. Yang ni pun naik, mungkin dia sideways ataupun dia turun baru dia naik semula. Alright. Okay. Next Fibonacci seterusnya untuk cari ke mana kita boleh masuk untuk Sudania pula. Hari ni mungkin tak ada apa sangat just sebab ada orang tanya Fibonacci. Okay, macam ni macam mana? Ini tak ada apa sangat yang berlaku, je sideways saja sedanya. Tapi kita tengok kolam dah nak siap. Kolam dah nak siap. Kalau kolam nak siap, kita tahu nanti dia akan masuk fasa untuk fly. MACD pun dah bagi float. Ni bullish kuning ni bullish, merah tu bearish. So, sekarang adalah bullish. Saya expect dia akan naik KGB ni. Prediction sahaja, dijangkakan naik. Cumanya sekarang ni kata kita betul-betul tutup semua indi, dia adalah sideways lah. Belum lagi betul-betul buat satu fasa baru kenaikan. Sebab tengok dia berehat dekat situ saja lagi. Dia kena strongly break up. Dia punya ni kotak ni barulah
dia akan naik ke atas. So yang ni kita expect dia kena sampai at least dekat 545 lah. Okay, kena bagi sampai juga. Alright, saya rasa itu saja. So, saya pun dah mengantuk. Saya macam lali je nak cakap. Tak macam selalu nak expect dia pergi mana. So saya just nak cerita Fibonacci retracement tu saja. Fibonacci retracement tu untuk kita tahu dekat mana harga nak buat pullback. Dekat mana dia nak turun sebelum dia naik semula. Kalau yang kata Fibonacci extension adalah untuk kita predict berapa harga kita boleh take profit TP. Yang Fibonacci retracement adalah dekat mana kita nak tahu point of cut loss ataupun point of support. Okey. Itu saja. Kalau siapa yang berminat untuk beli indikator boleh pergi cari kat Telegram Gambarot Saham. Untuk review seterusnya insya-Allah kita akan buat lagi. Nanti saya akan upload dekat YouTube insya-Allah. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.